Baik, seterusnya kita ke Bumi Kenyalang dan antara paparan hari ini dalam perancangan 2024, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat akan meminda beberapa akta juga mengenai Azam Sarawak main peranan penting menyampaikan dasar kerajaan negeri ke kumpulan sasar. Jadi untuk perinciannya langsung bersama Bu Mawin di sana. Silakan Bu Ma. Miza, terima kasih. Baik, kita ke perkembangan ini terlebih dahulu. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM akan meminda beberapa akta dalam perancangan menjelang 2024. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri memberitahu antara fokus utamanya bagi tahun depan adalah industri penjagaan atau care industry yang meliputi fokus kepada penjagaan kanak-kanak, warga mas dan golongan orang kurang upaya OKU. Katanya pindaan tersebut membolehkan KPWKM melengkapi persiapan Malaysia di ambang negara menua. OKU mempunyai akses penjagaan yang diperlukan serta dapat memastikan kanak-kanak mendapat jagaan dan asuhan terbaik. Dari segi keselamatan kanak-kanak pula, katanya KPWKM akan merangka beberapa strategi untuk mengurangkan isu-isu berkaitan keselamatan dan kesejahteraan kanak-kanak. Antaranya untuk memperketatkan lagi akta kanak-kanak dan SOP berkaitan taska, termasuk mengemaskini prosedur operasi standard SOP taska supaya dikendaki menghubungi ibu bapa sekiranya anak mereka tidak hadir pada hari tersebut. Ini dapat membantu mengelakkan insiden meninggalkan anak dalam kereta serta membantu ibu bapa mengetahui keberadaan anak mereka. Manakala bagi kaum wanita, KPWKM berazam memperkasa dan memperluaskan peluang mereka untuk menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara dengan meningkatkan kadar penyertaan tenaga buruh wanita kepada 60% dalam tempoh kurang 10 tahun dari sekarang. Datuk Seri Nancy berkata demikian dalam ucapannya di Majlis Malam Media anjurannya di Kuching malam tadi. Lebih 100 pengamal media cetak dan elektronik menghadiri majlis tersebut yang dianjurkan bagi menghargai sumbangan media dalam membantu menyebar luas maklumat berkaitan kementerian dan kawasan Parlimen Santubong. Angkatan Zaman Mansang Azam Sarawak terus memainkan peranan penting dalam menyampaikan dasar-dasar kerajaan negeri kepada kumpulan sasar ke arah mencapai status negeri maju berpendapatan tinggi menjelang tahun 2030. Menurut Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, komunikasi merupakan aspek penting dalam memastikan rakyat terus peka dan seiring dengan agenda pembangunan kerajaan negeri, khususnya dalam meningkatkan sosioekonomi Sarawak. Justru, badan bukan kerajaan seperti Azam Sarawak yang ditubuhkan sejak tahun 1983 kekal relevan bagi memberi inspirasi serta motivasi kepada rakyat menerusi pembangunan komunikasi sekaligus merapatkan jurang komunikasi antara masyarakat luar bandar dan bandar selain menggalakkan penglibatan rakyat secara langsung atau tidak langsung dalam arus pemodenan Sarawak, khususnya di peringkat akar umbi. Beliau berharap agar Azam Sarawak terus komited menggalas golongan sukarelawan yang mahir serta gigih dalam menyumbang kepada sebuah masyarakat sivil yang berkualiti. Teks ucapan beliau telah dibacakan oleh Timbalan Premier Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan yang mewakili beliau pada majlis perasmian malam ulang tahun ke-40 Azam Sarawak di Kuching malam tadi. Dalam majlis tersebut, Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan turut menyampaikan anugerah kepada ahli serta bekas ahli Azam Sarawak atas sumbangan dan prestasi cemerlang mereka dalam organisasi tersebut. Kerajaan Sarawak telah mengukur lebih 1.2 juta hektar tanah hak adat Bumi Putera NCR sejak 2010. Timbalan Premier Datuk Amar Douglas Sugambas berkata, setakat September tahun ini, 862,715 hektar telah diwartakan di bawah Seksyen 6, satu pengenalan jelas antara tanah NCR dan tanah negeri. Manakala di bawah Seksyen 18, sebanyak 93,093 hektar telah diukur dan 76,711 surat hak milik telah dikeluarkan secara percuma tanpa premium dan perpetuity. Menurut Datuk Amar Douglas, kerajaan juga telah meminda Kod Tanah Negeri untuk mengiktiraf Pulau Galau, pemakai menua, sebagai Native Territorial Domain. Berucap pada majlis ulang tahun ke-10 Persatuan Alumni Dayak Universiti Melaya pada
Padum di Kuching malam tadi, Timbalan Premier menjelaskan tanah NCR yang tidak disentuh boleh menjadi penyumbang berpotensi untuk ekonomi baharu perdagangan karbon. Dato' Amar Douglas turut mengumumkan RM150,000 geran kepada Padum untuk insentif kepada pelajar Dayak selain menganjurkan pelbagai program. Baik, sementara itu Persatuan Alumni Dayak Universiti Melaya Padum diseru mencari penyelesaian terbaik bagi permasalahan yang dihadapi pelajar berketurunan Dayak di luar bandar. Timbalan Premier dan Penaung Padum, Dato' Amar Douglas Ugah berkata permasalahan ini termasuk tahap penguasaan membaca, menulis dan mengira yang lemah dalam kalangan pelajar walaupun setelah menamatkan pendidikan sekolah rendah. Selain itu, isu ibu bapa yang enggan membenarkan anak tinggal di asrama juga perlu diberi perhatian, katanya. Kerana sebagai pelajar asrama, mereka akan mempunyai persekitaran pembelajaran lebih kondusif, mempunyai peraturan untuk dipatuhi dan dijaga oleh pihak sekolah. Menjadi pelajar asrama akan membolehkan pelajar lebih fokus kerana tidak mempunyai banyak gangguan seperti ketagih telefon bimbit, dadah dan alkohol. Menurut Dato' Amar Douglas, individu yang mempunyai masalah membaca, menulis dan mengira akan berdepan cabaran getir dalam persaingan dunia masa kini. Berucap pada majlis ulang tahun ke-10 Padum di Kuching malam tadi, beliau berharap persatuan tersebut akan dapat menganjurkan seminar dan bengkel perniagaan untuk komuniti Dayak. Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak melalui Dana Mudah Cara telah membantu membiayai sebanyak 54 aktiviti dan program bernilai RM2.58 juta setakat Oktober tahun ini. Adun Bukit Asik Joseph Chiang Jen Ek berkata sebanyak RM10 juta dana mudah cara telah diperuntukkan pada tahun lepas bertujuan untuk merangsang pemulihan sektor warisan, seni dan budaya di Sarawak daripada kesan pandemik COVID-19. Jelasnya, dari data terkini Kementerian Pelancongan pada tahun lepas, Dana Mudah Cara telah menyokong sebanyak 80 program dan aktiviti bernilai RM4.65 juta. So I hope that there will be more associations who are interested in promoting our cultures and arts in Sarawak to apply this grant. So lastly, I'm looking forward to see more documentation of the ethnic groups conducted through the various methods, including the photography. The movement taken through the lenses leaves a tangible mark. And it is through these tangible portrayals of our rich heritage that helps us to feel grateful and appreciate the peace and harmony of various ethnic groups living together for many generations together. Ujarnya, semua seniman, pengkarya, persatuan budaya dan NGO yang berdaftar di bawah Jabatan Pendaftaran Pertubuhan diseru untuk memohon dana tersebut. Beliau berucap demikian selepas merasmikan pameran fotografi Mysterious Heart of Sarawak Discovery Kajang Culture di Sibu. Tambahnya, Kerajaan Sarawak menggalakkan industri kreatif untuk berkembang dan mengambil arah progresif dengan matlamat untuk menganjurkan lebih banyak acara seni dan budaya kreatif. Kementerian Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak akan sentiasa mengkaji dan merancang pelbagai kursus dalam bidang perniagaan untuk membantu usahawan muda di negeri ini. Menurut Setiausaha Tetap Kementerian itu, Morshidi Frederick, kursus bertujuan membina dan mengukuhkan ilmu pengetahuan usahawan muda. Katanya usahawan muda perlu mempunyai ketahanan diri dalam menjalankan perniagaan mereka. Justru, beliau menasihati golongan terbabit mempelbagaikan cabang perniagaan dalam usaha meningkatkan ketahanan perusahaan. Selain itu, katanya usahawan juga perlu sentiasa bersikap terbuka dalam mengembangkan perniagaan. Kita kena buka minda kita, ambil peluang, ambil ilmu yang sebanyak mungkin daripada mana-mana pihak. Kerana ilmu ini yang membantu kita untuk mengembangkan perniagaan kita. Kerana apabila kita tak dapat terima idea orang lain, susah untuk kita pergi lebih jauh. Beliau berkata demikian pada penutupan dan penyampaian sijil kursus penghasilan produk dan promosi makanan Youth Biz Goes Pro yang diadakan di Sibu. Program yang disertai 50 peserta itu antara lain untuk melahirkan golongan belia yang berilmu dan berkemahiran dalam asas keusahawanan.
Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Baik, kita kembali bersama Miza di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Miza, silakan. Baik, terima kasih Buma.